إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermaksud, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah sedangkan dia juga beramal soleh dan dia mengaku bahawa dirinya adalah seorang Islam. Sabda Nabi Muhammad SAW, lakinu mautakum. Yang bermaksud, talkinkanlah orang yang nak meninggal di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Ya. Alhamdulillah, satu hari lagi Allah Ta'ala bagi umur kita ke depannya untuk dihirup, untuk dijalani dengan amal ibadat, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan akhlak yang baik, dan dengan dalam keadaan kita mengingati Allah, 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 Allah. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
dan keberkatan juga yang diturunkan dengan rahmat Allah pada Nabi Muhammad SAW, dan dicurahkan juga rahmat Rasulullah SAW tadi kepada semua sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya diturunkan juga pada tabi'in, daripada tabi'in tu turun kepada tabi'in, turun kepada ulama-ulama Islam tu, sampailah kepada guru kita, dan guru kita menyampaikan juga kepada kita rahmat Allah Ta'ala ni tadi kan. Kita hadiahkanlah Fatihah kepada semua garisan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang kita pegang sekarang, tali yang kita pegang ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menyambung balik cerita kita tentang nama Allah yang indah itu, yang semalam kita pun dah tahu, iaitu Al-Qahhar. Makna dia, setiap penindasan yang berlaku pada kita, setiap tekanan yang berlaku pada kita, sama ada penyakit, sama ada manusia, sama ada makhluk-makhluk, sama ada keadaan-keadaan yang menyebabkan kita tertekan, maka Allah mengatasi segala tekanan yang itu, kerana dia kata dia lebih qahhar, dia lebih mengatasi, dia yang menciptakan benda tu, dan dia pasti mengatasi segala kesulitan, segala keburukan yang menimpa kita ni tadi kan. Dengan nama dia apa? Kita kenalah berdoa, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar. Dekat lidah kita lah, dengan tangan kita lah nadah ke ke atas macam ni, dalam bentuk berdoa ni, dengan menggunakan perkataan ya. Ya tu maksud dia apa? Kita memanggil, kita menyeru Allah, Ya Qahhar, Ya Qahhar, wahai Tuhan yang mengatasi segala penindasan tekanan yang ada. Itulah Ya Qahhar. Amin. Semalam ni apa kan? Jadi kita bolehlah kita berdoa menggunakan Ya Qahhar ni untuk melepaskan tension kita, stres kita ke apa semua, kita rujuk pada Ya Qahhar. Tolong bantu jiwa aku ni yang tertekan, tolong bantu aku ni dalam bentuk-bentuk penindasan semua kan, Ya Qahhar. Lepas tu hari ni pula Allah Ta'ala kata apa? Ya Wahhab. Kita kena menyeru Ya Wahhab, Ya Maha Pemberi. Apa yang dia beri pada kita? Segala-galanya dia beri. Kita ingat beri kita ni nampak pakai tangan dia bagi macam ni kan? Tak, kita ulur tangan macam ni mengangkat kita ke ni bab minta pada dia. Ya Wahhab. Baru betul nama dia, kita minta pada dia. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Okey. Apa maksud Wahhab ni sekarang? Wahhab makna dia memberi, pemberian. Apa pemberian daripada Allah Ta'ala? Macam-macam pemberian yang diberi pada kita. Sebaik-baik pemberian yang diberi pada kita ni adalah kita mensyukuri nikmat dia. Tu Allah Ta'ala cakap apa? Kita diciptakan oleh dia, maka kita kena ingat dia dalam diri kita. Maka kita lapaskanlah Allah, 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 Allah. Itu kita sebut nama dia. Lepas pula kita berdoa, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Wahai yang Maha Pemberi, wahai yang Maha Pemberi. Berapa banyak dia beri? Sebanyak-banyaknya dia beri. Lepas tu, apa yang dia beri pada kita? Apa bentuk yang dia beri pada kita? Macam-macam tak terfikir kat kita dah. Nak dituliskan pemberian daripada kita, dikumpulkan lautan, jadikan satu bekas dakwat. Lepas tu segala hutan ditebang pokoknya, jadikan pen untuk dicelup dengan apa ni nak ditulis, tak tertulis pemberian Allah Subhanahu Wa Taala tu. Itulah kalau kita memberi, kita nama pemberi sedekah kan. Tapi Allah bersedekah kita macam-macam perkara. Okey. Pemberian Allah Ta'ala ni ada dua jenis. Satu, rasa kita baik pada kita. Dia beri benda tu baik pada kita, tapi sebenarnya mendatangkan keburukan tak pada kita. Contoh kita ambil yang paling ringkas, contoh dadah dia bagi. Dia baginya daun ganjan tadi untuk apa? Kita kuat kojo macam orang tua marin. Buat dalam sup, segar badan. Lepas tu pergi menyangkui sawam, cepat apa semua. Kan dulu mana ada kilang apa semua. Dia punya proses tu, pakai tangan ni lah.
Jadi gunakan kekuatan. Kita sekarang tak payah duduk ya, duduk atas kursi, buat tu buat ni, yang elektroniknya kan, apa semua. Semua mudah lah sekarang ni. Kerja banyak macam-macam. Tapi dulu mana ada menyangkui tu lah, pakai parang tu lah, menebang pokok apa hutan apa semua. Orang memarin. Jadi apa ni, dia berinya kita satu masa tu atas pemberian dia. Bukan atas masa tu bergerak. Tak ada. Dia yang beri kita. Dia bagi kita handphone sekarang ni. Kalau tak ada, dia berinya otak orang tu berfikir untuk buat handphone. Minta maaf, tak dapat kita bersebuka ni dah. Jadi sekarang ni pemberian dia macam tu lah. Benda yang kita rasa kita baik pada kita kan. Handphone ni baik pada kita. Apa ni, ubat tu baik pada kita. Ganja tu baik pada kita. Tapi bila salah guna, tak baik jadi kita yang pilih tu. Dia bagi je. Dia bagi, kau buat ni, buat ni untuk ubat ni yo. Di ganja ni. Tiba-tiba kita apa dapat dia, cuba ambil dos lebih sikit, tak. Hayal dia. Syoknya. Bestnya. Hayal je kan. Dah tak baik pula. Asalnya benda tu baik, jadi tak baik. Itu pemberian yang baik pada Allah, kita yang salah gunakan. Lepas tu pula apa ni, pemberian yang buruk tapi kita rasa baik. Macam mana pula tu kan? Sakit kita ni kan? Sakit kita. Kenapa kita sakit? Allah yang bagi. Al-Wahhab ni tadi bagi. Sebab apa? Sebab dia tahu bila kita sihat semata, kita cool ya, kita relax ya, tak tahu apa kita nak buat. Relax, baca surat khabar, minum teh, pergi ke sana kemari, relax, cool ya. Mana dia ingatan kita pada Allah? Ada? Tak ada. Jadi, benda yang kita rasakan apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah yang bagikan kesakitan dan penyakit ni tadi sebenarnya untuk ingatkan kita. Tapi kita lebih teruk lagi merajuk dengan Allah Ta'ala. Apa ni ya Allah? Aku makan ubat hari-hari, kenapa sakit juga lagi? Langsung tak ada hati tu nak kenangkan jasa Allah Ta'ala. Apatah lagi jasa hamba-hambanya. Tak hargai langsung. Kalau sesiapa yang tak menghargai jasa orang yang menolong dia, membantu dia, maka usaha haraplah dia nak menghargai segala jasa Allah Ta'ala pada dia. Dia tak akan nampak perkataan Al-Wahhab tu dah. Pemberi, Maha Pemberi ni tadi, ada dua cara itu. Dia tak akan nampak. Dia rasa, apa yang kat aku saja yang ada. Macam Qarun lah jawabnya. Apabila seorang hamba itu tidak menerima sebarang kritikan, tidak menerima sebarang kesakitan, dia takuti dia ni sama hidup ni macam Qarun. Dia dapat, dia lala dia sompong, datang kebun, dia tak nak kongsi dengan orang lain. Dia seseorang saja. Orang lain pun lantak, kalau nak mampuilah. Yang penting dan hidup seorang dan nak tidur sekopuk dan punya istana ni penuh dengan omeh ni. Akhirnya dengan omeh tu tenggelam dalam bumi. Macam itulah kita ni tadi. Siapa saja yang tak nak terima kritikan orang, siapa saja yang tak nak terima nasihat orang, maka nasihat ni memang pahit, memang susah nak terima. Tapi kita kena terima. Sebab apa? Sebab Allah tu Maha Pemberi. Diberinya benda yang tak baik tu untuk kepentingan kita juga. Penting tak? Penting. Kalau tak ada diberi nasihat kat orang sampai kita terasa telinga kita rabak bila orang buka kaiban kita, menasihati kita, kita rasa macam tu. Sebenarnya Allah lah yang Al-Wahhab tadi. Dia yang memberi kita, beritahu kita, beri peringatan bagi kita. Jadi, dapat tak kita tahu lepas tu? Dapat tak kita tahu bahawa kita dah bersalah sekarang ni? Kita bertaubatlah. Ya Allah, terima kasih hantar orang ni. Kita berterima kasih pada orang yang ni. Sebab dah ingatkan kita tentang diri kita yang busuk, yang jahat ni. Sebab itu, terima kasih lah. Kalau kita tak berterima kasih pada orang tu, kita tarik diri kita berasa menyampah tengok orang tu, makna kita dah menyampahlah dengan pemberian Allah Subhanahu Taala yang bersifat Maha Pemberi tu, Al-Wahhab. Jadi mana dia diri kita yang gelarkan sebagai seorang Islam? Minta maaf lah. Suruh berzikir pun tak nak berzikir. Suruh berselawat pun tak nak berselawat. Ada je komen ni.
Ya, orang yang penuh hidup dengan komen ni sebenarnya otak dia tak jalan. Dia sentiasa merasakan diri dia je yang betul. Jadi orang ni adalah golongan orang sombong dan Allah Ta'ala akan tenggelamkan dia macam mana Qarun ditenggelamkan kat dalam perut bumi. Sombong dia dengan apa yang dia ada. Mentang ada duit sikit, mentang ada harta sikit, mentang dia ada ilmu sikit, orang semua bawah tapak kaki dia. Bila orang bercerita, bila orang apa, dia lebih hebat lagi daripada orang tu. Bila orang nasihat, dia tak nak terima nasihat orang tu. Akhirnya, apa jadinya? Ini adalah pewaris Qarun. Habislah. Dia laknat dengan harta-harta dia, dengan ilmu dia, semuanya Allah Ta'ala laknat, simpan dekat dalam mana? Dekat dalam tanah. Sombong macam tu masih lagi dalam tanah duduk Apa jadi pada Firaun? Tak dapat dalam tanah tu dah. Sampai sekarang hidup dia punya memia dia tu ada sampai sekarang ni. Mana dia tak boleh ada kat tanah. Dia kena pamer dekat atas. Lagi parah. Mustafa Kamal Atatürk pun berada dekat luar tanah, bukan dalam tanah. Sebab apa? Sebab dia orang ni lah mengaku Tuhan. Lagi parah kalau mengaku Tuhan. Kalau sombong tu pun dah anggap separuh mengaku Tuhan, apatah lagi kalau betul-betul kat lidah dia, aku berilmu, aku sebenarnya boleh menguasai semua-semuanya. Kau orang semua ikut cakap aku. Tiba-tiba dia keluarkan cakap, aku ni lebih kurang dengan Tuhan je. Amboi, walaupun lawak, tapi Allah dah cop semua benda ni. Yang Al-Wahhab ni tadi, aku bagi kau segala kesempatan yang ada, kau melawan aku, kau mengaku aku pula tak apa. Nanti orang ada makam dekat dalam tanah, kau makam dekat atas tanah. Tak boleh masuk dalam tanah tu, tanah timur. Na'udzubillah min zalik. Ayo waspadalah ya. Orang yang sombong, yang merasakan diri dia mulia, orang yang merasakan dia berilmu, orang yang merasakan dia lebih apa sahaja daripada orang lain, maka sedarkanlah diri anda sebelum anda dimakam dekat luar tanah, bukan dekat dalam tanah. Na'udzubillah min zalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah dia. Allah Ta'ala yang maha memberi. Okey. Lepas tu itu kat atas muka dunia. Dia berinya dua perkara. Dah di akhirat pun dibagi dua perkara. Apa dia? Timbang amal yang baik dengan yang buruk, dia timbang. Tadi kat atas muka dunia, kita cari yang baik dengan yang buruk. Sampai dekat pada mahsyar, apa dia cari? Dia cerainya. Yang ni yang baik, yang ni yang buruk. Dulu kan, masa kau hidup dulu, kau tak nak tahu pun perbezaan yang baik dengan buruk. Kau tak nak ubah diri kau kepada kebaikan. Kau nak sentiasa dalam keburukan dan kejahatan dengan hasad dengki kau saja kan? Sekarang aku timbang. Mari kita tengok siapa yang kena. Abang kata cerita Peramli kan. Lugu-lugu tengok dia macam-macam. Alamak, hari-hari kita buat. Ya, masa kita hidup macam ni banyak pelupa kan. Atas muka dunia banyak pelupa. Banyak tak ingat. Tetapi bila dibangkitkan saja kita di akhirat, di padang mahsyar, ya, segala apa yang kita buat dan kita lalui selama ini, semuanya jelas satu persatu. Allah Ta'ala ingatkan dekat dalam otak kita, di samping mulut ni, ditutup, tak boleh buka. Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tak dapat nak berselawat, tak dapat nak istighfar. Sebab itulah mulut kita ni ditutup, dikunci. Sebab apa? Sebab kita masih belum masuk syurga ataupun neraka. Allah Ta'ala masih bagi peluang kita untuk meninggalkan neraka tu kalau kita bertaubat dan beristighfar. Tapi Allah Ta'ala kata minta maaf lah. Memang daripada masa tu boleh dapat syafaat Rasulullah, boleh ambil kita keluar daripada api neraka kan. Sekiranya pada mahsyar tu tadi, masa ditimbang amal tu, ada proses Rasulullah menyampaikan syafaat dia, ada proses ulama-ulama menyampaikan syafaat dia, walaupun berdosa banyak ke apa semua, syafaat orang Islam pun banyak dekat situ, ya. Makna dia kita boleh lepaslah daripada neraka Allah tu dengan izin dia. Tapi tak diizinnya dah. Dia kata apa? Cukuplah. Dia kata muka dunia sahaja kau boleh berubah. Dekat pada mahsyar ni aku tak bagi kau berubah dah.
Masa timbang amal ni tak ada syafaat untuk kau. Tunggu dulu. Kau tengok dulu macam mana. Kau tengok dengan biji mata kau apa yang kau buat dulu. Kita pandang. Ah. Oh. Tak ada keluar tak ada dah. Maknanya dia minta tolong, ya Allah, ampunkanlah dosa aku buatnya. Ya Allah, minta ampun kalau dosa aku buat ni. Tak dapat dah. Pandang je lah apa kata yang berlaku. Siapa yang buat macam tu? Al-Wahhab. Dia yang bernama pemberi tu. Masa tu lah dia beri kita. Beri apa? Beri tengok mata kita ni. Mata kepala kita tengok apa yang kita buat kat muka dunia dulu. Dulu kau main sombong tak muka dunia. Kan kau perhatikan apa yang kau buat setiap hari. Masa itulah sama ada kita ingat, tapi memang kita kuat ingatan. Allah Ta'ala bagi kekuatan ingatan kita 100%. Masa kita dibongkar akan dibangunkan di padang mahsyar nanti. Jadi setiap apa yang kita nampak Allah Ta'ala paparkan itu jelas dekat otak kita, jelas pada diri kita. Itulah perbuatan kita semasa di muka dunia. Walaupun tak berapa kita nak ingatkan, ada kau aku cakap itu, ada kau aku cakap itu. Masa kat atas muka dunia kita tak ingat kan, sebab kita penuh dengan kesombongan. Kita tertutup pintu hati kita. Tapi kat situ Allah Ta'ala buka hati kita. Apa yang pernah kita lupa, apa yang pernah kita buat, semua akan dipertontonkan di padang mahsyar. Akan kita perhati satu-satu perbuatan kita. Ya Allah, ya Allah. Tapi tak dapat nak sebut ya Allah tu lagi. Tu sebab yang kita sekarang ni sebut Allah, 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 Allah. Berlatihlah menyebut Allah, Allah dekat lidah kita. Berlatihlah sebut kat dalam hati kita nama Allah, Allah, Allah. Ni untuk apa? Supaya besok bila berdepan dengan kita punya amalan kita besok, adalah hati kita tu nak menyebut Allah, Allah. Tak adalah kita kempunan lagi dah nak mengingat Allah tu kan. Sebab kita dah bermula dengan ingat Allah. Tapi kalau dekat atas muka dunia ni, kau jangan ingat Allah. Kau tak boleh ingat Allah. Aku pun tak suka ingat Allah. Yang inilah yang kita bawa. Takkan adanya berapa sengsara, berapa azab yang kita berdepan dengan penuh malu, dengan penuh rasa duka cita, dengan duka laranya, berdepan dengan muka kita sendiri, dengan segala tindak tanduk kita yang kita dah buat dengan sombong kat atas muka dunia, dia pertontonkan satu persatu depan kita. Apa nak jadi masa tu? Dengan kita tak suka nak menyebut nama Allah pun, dengan kita pun larang orang daripada ingat Allah, apa nak jadi masa tu? Fikir-fikirkan sekarang sebelum kita terkilan dan terpunan dekat sana nak ingat Allah lah masa tu. Tak dapat dah. Allah tak terima dah. Jadi bila ditimbang saja, ditengokkan, dipertontonkan segala amalan kita, apa yang berlaku? Neraka Allah lah yang menanti kita. Bila masuk neraka Allah esok, jangan pernah kata Allah tak payung, Rasulullah tak payung, sahabat-sahabat kita tak payung, ya. Sebab kita hidup, semua orang membantu kita, menasihati kita. Tapi kita sombong, kita tak nak dengar cakap dia orang. Akhirnya Allah Ta'ala pula yang bernama, apa yang sombong itu? Al-Mutakabbir. Dia saja yang boleh takabur, dia boleh sombong. Masa tu Allah menyombong pula pada kita. Macam mana kita menyombong dekat atas muka dunia, maka Allah Ta'ala pun menyombong pada kita semasa di padang mahsyar. Na'udzubillah min zalik. Salah satu bukti Allah Ta'ala tu menyombong, ditutup yang mulut kita. Biasalah kat atas muka dunia. Kau jangan cakap aku pengarah ni, aku ketua kau. Kau jangan cakap. Tak boleh. Umat dia je ya, sombong kau ya jadi ketua. Sampai di mahkamah Allah, Allah lah nyombong. Kau orang semua, baik yang baik ke yang tak baik ke, semua aku tutupkan mulut kau. Tak ada sombong pada hari ni, sebab hari ni aku saja yang boleh sombong. Masa itu tak dapat nak buat benda dah, kan? Yalah, tibalah. Kita tak kisah dah. Yang penting kita meneruskan apa yang kita nak sembangkan, kan? Siapa yang keluar masuk sesuka hati, tak ada hal dah. Kita ni bukan dapat 100% apa yang kita terima. Dapat sebiji dua pun jadilah. Daripada 1 jam tu, keluar masuk tu, dapat 1 butir, 2 butir, jadilah. Contoh dia, hari ni kita ambil pelajaran Al-Wahhab. Kita dapat tahulah mana dia Allah tu maha pemberi. Pemberi yang baik pun beri, pemberi yang buruk pun dia bagi. Semuanya atas dia, sebab dia Tuhan.
Kita ni tahu kalau orang memberi, makna dia memberi benda baik je. Itu manusia. Allah Ta'ala pula bagi macam-macam. Syurga dia bagi, neraka pun dia bagi. Dua-dua tu dia bagi pada kita. Pilihlah sendiri. Tu kuasanya Allah Ta'ala tadi kan. Baiklah bagi masing-masing. Ikutlah apa yang kita nak kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni bukanlah majlis ilmu yang macam fiqh, tauhid apa semua ni. Kita hanyalah sembang orang-orang yang nak mati dan nak rasa dah nak mati. Walaupun muda, walaupun tua, walaupun berbudak, senang kita borak macam ni, kita faham kita dah nak mati, kita nak pergi pada mahsyar besok, kita masuk dalam kubur besok, apa yang kita nak bawa ni. Kita dengar kat luar sana, wah ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Berapa orang bergamuk di depan kita pun pening kan, mana satu nak pegang ni. Yang ni kata boleh berzikir, wah seronok dah. Pasal apa beribu tahun kita berzikir. Yang ni jangan berzikir. Ni bid'ah, Nabi tak buat. Pening gitu kan. Ni seorang pula cakap ni. Lepas tu dia menentang. Ya beribu tahun dia pendapat tu dia tentangnya. Mana yang kita nak. Jadi Allah Ta'ala Al-Wahhab ni tadi dia lah yang menurunkan kedua-dua jadi ustaz ni tadi. Ustaz yang menyuruh berzikir pun dia turunkan. Ustaz yang melarang berzikir pun dia turunkan. Jadi terpulang kepada anda. Mana satu yang anda nak pilih. Maka pilihlah sendiri. Saya tak dapat nak nolong tu dah. Kita borak kosong macam ni. Bolehlah kan. Ini ilmu Allah Ta'ala. Ya. Suhaimi cakap kan. Ilmu Allah Ta'ala. Yo, inilah yang Allah Ta'ala beritahu pada kita. Hari inilah kita tahu Al-Wahhab tu tadi. Allah Ta'ala Maha Pemberi. Jadi bila sebut pemberi, jangan kata dia bagi yang baik je ya. Yang buruk pun dia bagi juga. Itu sebabnya ada syurga, ada neraka. Ni ilmu dia. Kita tak tahu dah. Daripada mana kita dapat tahu? Daripada Rasulullah lah. Lepas tu diturun kepada ulama-ulama. Kalau kita tolak ulama, parahlah kita. Betul tak? Dia yang bawa ilmu-ilmu ni sampai pada kita ni. Kita boleh borak apa sembang ni lah. Sebab apa? Sebab ilmu ni sampai pada kita. Alhamdulillah. Ni siapa yang bagi? Al-Wahhab. Allah yang Maha Pemberi itu tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah. 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 Jadi sebelum kita tak dapat menyebut Allah, Allah tu dalam kubur, tak dapat menyebut kita nama Allah tu dekat pada mahsyar. Tapi kita dapat sebut Allah tu kat dalam neraka besok insya-Allah. Kita pun banyak istighfar dekat dalam neraka tu besok insya-Allah. Sebab itu saja perkataan yang keluar daripada kesakitan yang kita tempuh besok. Astagfirullahalazim ya Allah, berpopak-popak bakar. Astagfirullahalazim ya Allah. Allah. Itu saja perkataan yang kita keluar besok menyebut nama Allah semasa dibakar dengan rentung ni besok. Hidup dia balik, dapat daging macam ni, keluar daripada Allah tolong. Tak ada dah. Minta maaf, tak dapat dah. Atas muka dunia je yang boleh mengeluarkan cakap-cakap tu. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala perkataan yang baik ini hanya berlaku di atas muka dunia. Tak berlakulah dekat dalam neraka tu. Tapi dekat dalam neraka tu besoklah terkeluar segala perkara yang sepatut kita zikirkan sekarang ni, masa dah tu terkeluarnya. Sebab apa? Terlampau sakit, terlampau azab, terlampau pedih, terlampau tak terdaya. Bukannya sesaat dua, bertahun-tahun, makan ribuan tahun macam tu. Lepas tu yang paling kita takut,
kekal selama-lamanya macam tu. Ya Allah, sebelum kau kekalkan dalam neraka, ya Allah, tolonglah bagi kami kesempatan untuk ingat engkau, ya Allah. Ya Allah. 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 Kita minta tadi tu. Kita minta, kita nak ingat Allah. Supaya apa? Supaya kita tak masuk neraka. Kalau masuk neraka, nanti baru kita nak nyebut Allah macam mana. Jangan cerita tentang syurga. Banyak dah ustaz cerita tentang syurga. Syok cerita. Kita tak nak. Sekarang ni kita semua ni dah nak mati, banyak dosa nak bawa. Lepas tu amal dah kurang. Apa kita nak bawa? Sebelum kita mati, baik kita menyebut Allah. Sebelum kita mati, baik kita berselawat. Sebelum kita mati, kita baca Quran. Sebelum kita mati, kita bertukar daripada seorang yang sombong kepada seorang yang tawaduk, seorang yang merendah diri, yang menghina diri. Kita nak tukar sekarang ni. Sama je kita semua ni. Baik ustaz ke, baik ustazah ke, baik tok guru ke, apa ke, orang biasa ke, sama saja depan Allah Ta'ala, sama ada neraka ataupun syurga. Itu yang Allah Ta'ala beri pada kita. Na'udzubillah min zalik. Kalau dah masuk neraka, na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Dekat mulut kita kata, ya Allah, selamatkan aku daripada api neraka. Dekat mata tak jaga pun. Dekat telinga tak jaga pun daripada api neraka tu. Hidung pun tak jaga pun daripada neraka. Mulut lagi tak jaga kita daripada api neraka. Minta, bukan main, minta neraka, minta jauh dari neraka. Tapi perbuatan kita, percakapan kita, semuanya kita langgar. Semuanya membawakan kita ke arah neraka. Jadi kita sekarang ni lah nak sedarkan diri kita bahawa kita ni ada Tuhan yang memberikan segala-galanya pada kita. Tinggal lagi kita diberi pilihan. Pilihlah kau. Kau nak bagus, kau carilah bagus tu. Kau carilah benda yang berakai tu, bawa kepada aku. Kalau kau tak berakai sekarang ni, besok kau jangan guna kakai lagi dah. Tak ada faedahnya. Dekat pada mahsyar aku tutup mulut kau. Dekat dalam neraka aku buka balik mulut kau. Kau terjerit mari aku masa tu. Tak ada guna, tak ada faedah lagi kau menyebut dah. Atas muka dunia, jangan sebut Allah Allah. Lepas Allah ni tak boleh. Nabi tak buat. Okey, kau punya pasal lah besok. Dah masuk dalam neraka. Ada nak cakap macam tu. Aku apa ni? Tak ada dah. Kita kena sebut Allah tolong aku. Allah tolong aku. Allah tolong aku. Ya Rahman ke, Ya Rahim ke, Ya Wahab ke, apa semua tak ingat dah. Sebutan ni cuma satu je. Nama Allah tu lah. Allah tolong aku. Allah. Tak percaya kat dalam neraka tu besok nak menyebut nama Allah tu je. Semasa kita sakit saja, apa yang kita buat? Terluka je, Allahu Akbar. Kita akan ingat Allah kan. Jadi alhamdulillah, pujuklah hati kita. Bawalah diri kita ni tadi untuk tunduk pada zikrullah. Kena ingat Allah sebelum Allah Ta'ala tutup ingatan kita pada dia. Dan dibukanya balik di dalam neraka untuk menyebut dia. Sekarang ni kau sebutlah nama aku. Sambil kau sakit tu kan, sambil kau gantung tu, sambil kau hidup dalam keadaan seksa ni, kau sebutlah nama aku. Pasal apa? Masa kat muka dunia tu kau tak dapat nak nyebut dan. Masa kat atas muka dunia dia boleh ubah kau daripada tempat yang buruk kepada yang baik bila kau sebut nama dan. Tapi dalam neraka ni minta maaf lah, kau kekal sama orang kafir tu. Kau duduk dalam tu kekal selamanya. Apa nak jawab masa tu? Kita kalau tak berubah sekarang, siapa nak ubah lagi? Kita kalau tak selamatkan diri daripada neraka, siapa lagi nak ubah dan nak selamatkan kita dari api neraka? Kita lah sendiri bawa. Jangan dengarlah cakap orang yang kata jangan ingat Tuhan, jangan ingat nama Allah, apa semua tadi. Orang macam tu pula yang kita kena pinggirkan, kena tolak pendapat dia. Sebab apa? Tak bertepatan langsung dengan kata-kata Allah dan firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Ini kita semua milik Allah. Tiba-tiba budak-budak yang apa ni, yang otak senteng ni, dia tak bagi kita ingat Allah. Subhanallah. Esok Allah Ta'ala kira daripada mahsyar Allah Ta'ala kira apa yang kita sebut ni. Tak bagi orang ingat Allah. Tak bagi orang baca Quran. Tak bagi orang tu, tak bagi orang ni. Esok kenalah kita. Na'udzubillah min zalik. Dahlah kita sendiri tak buat. Kita tak bagi orang buat pula. Ui, berapa kali teruk kita ni. Esok dah masuk dekat dalam apa? Dah masuk dekat dalam neraka, apa nak jadi? Minta maaf, dekat sini bukan sembang politik, bukan sembang ilmu ya. Tu je. Nak berapa politik-politik, nak ilmu-ilmu,
nak apa sebut nama-nama orang, minta maaf. Itu memang pantang larang kat dalam ni. Nak cerita tu cerita kat luar. Sekarang ni kita orang nak mati tak ada nak cerita politik. Orang nak mati tak ada nak cerita keaiban orang. Orang nak mati tak ada pun nak cerita selain daripada ingat Allah. Dia mesti nak ingat Allah. Jadi minta maaf lah yo, angah yo. Tak apa ni, siapa yang beri komen, saya tak salahkan. Cuma kita terima kasih. Kita kena jujur dengan ilmu ni, kita kena jujur dengan sembang kita. Kita terima kasih je siapa yang beri komen. Cuma kita kata kita tak dapat nak turuti apa saja permintaan semua orang. Sebab kita ni nama sembang talqin. Sembang talqin ni sembang kematian. Makna orang dah nak mati, tak nak fikir benda dah. Dia nak tepat je sampai pada diri dia. Tak ada dah nak menghubungkan dengan dunia luar sana. Walaupun ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu semua, tak ada dah. Tak berkait lagi dah. Jadi kita sekarang ni nak ingat mati. Apa nak bawa ni? Tak perlu dah ingat nama orang, tak perlulah ingat puak tu ke puak ni, tak ada. Sekarang kita nak yakinkan diri kita, sebelum kita dibeduk dekat dalam neraka besok, baru kita nyebut Allah, Allah. Tak ada faedah lagi dah. Ni kita sembang talqin. Kita talqinkan diri kita ni untuk ingat Allah. Sebelum kita sebelum kita diingatkan pada Allah dalam keadaan yang sakit. Sekarang kita ingat Allah, Allah dengan keadaan sempurna, dengan keadaan relax, dan keadaan selesa. Bila kita ingat Allah, Allah akan tenangkan jiwa kita. Ini masa hidup kat atas muka dunia. Tapi bila di pada mahsyar, bila di dalam neraka, tak ada ketenangan dalam mengingati Allah. Allah Ta'ala dah tarik. Walaupun kita sebut Allah, astaghfirullahalazim, minta ampun ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Tak ada. Doa-doa dalam neraka tu tak diterima lagi dah kat Allah Ta'ala. Doa dan juga amal ibadat serta zikir-zikir ini hanya berlangsung di muka dunia. Sedikit saja waktunya. Sikit je. Berapa puluh tahun? 90 tahun? Habis. Pejam mata kita. Itu je sedikit waktu dia untuk kita membaik pulih diri kita supaya kita beringat bahawa dalam neraka besok tak dapat ingat Allah. Jadi kat dalam hidup kita ni lah selama 60, 70, 80 tahun ni kita sentiasa ingat Allah. Pedulikanlah orang yang tak bagi kita ingat Allah. Terlantak engkau lah. Ini cuma dugaan. Bak kata Piramli kan. Lantak kau lah. Ini betul. Lantak kau lah. Betul tak betul. Yang pentingnya aku dengan diri aku. Aku dah nak mati. Aku nak ingat Allah semata-mata. Sebelum aku tak dapat ingat dia dalam keadaan yang sempurna. Maknanya apa dia keadaan sempurna? Dalam kubur dapat tak ingat Allah dalam keadaan sempurna? Tak dapat dah. Dia bergantung pada kehidupan kita sekarang ni. Sementara ni kan. Jadi kalau kita sempurna mengingati Allah sebelum kita mati, maka kat dalam kubur besok sempurnalah hidup kita sebagai orang yang mengingati Allah. Bila dah sempurna dekat dalam kubur tadi kita ni sebagai orang yang mengingati Allah, maka Allah Ta'ala sempurnakan pula semasa mulut kita ditutup, dikunci di padang mahsyar nanti, dia sempurnakan dengan kita mengingati Allah. Bila kita telah pun dikunci itu dalam keadaan kita mengingati Allah, Allah Ta'ala pun kalau lalu kan kita semua manusia akan tempuh neraka. Kita lalu atas neraka dulu dalam keadaan kita mengingati Allah. Dan jadi kita buat apa saja tu dalam kita ingat Allah telah bantu aku, Allah telah bantu aku. Allah telah bantu aku kat atas muka dunia. Allah telah bantu aku dekat dalam kubur. Allah telah bantu aku dekat pada mahsyar. Allah telah bantu aku dekat titian sirat. Allah tolong aku kalau dah termasuk dalam neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah yang Rasulullah tinggalkan pada kita. Yang dia kata apa? Kalau kau tinggalkan firman Allah dan sabda aku ni, maka kau akan sesat selamanya. Apa yang kita sesat? Itulah. Sesat kita, bila kita mati saja, kita mati dalam keadaan sesat. Kerana apa? Kerana kita tak ingat Allah. Bila kita tak ingat Allah, maka tersesatlah kita dunia dan akhirat. Sebab apa? Setiap
titian yang kita lalui tu tadi, sama ada titian dalam kubur, titian pada mahsyar, titian sirat tu yang sebenarnya. Ya, maka titian ini bila kita tak ingat Allah, maka kita akan kekal dalam neraka tu sampai bila. Yang kita katakan tu orang tu kafir, orang tu kafir, orang tu syirik, orang tu syirik, rupanya kita sama dengan puak tu kat dalam neraka Allah. Kita pun dalam keadaan mengingati Allah semasa kita kena peduk, semasa kita kena siang, semasa kita kena bakar, semasa kita kena rebuih dekat dalam air tembaga, menggelegak semua tadi kan. Maka masa tu baru kita nak ingat Allah. Apa faedahnya lagi? Tak ada faedahnya dah. Tak ada bantuan Allah ada dekat situ. Bantuan Allah hanya semasa kita hidup. Itu bantuan yang kita dapat. Itulah Allah Ta'ala berikan nama dia Al-Wahhab. Dia Maha Pemberi. Nah, dia pemberi. Kalau cari baik dekat atas muka dunia ni, dengan nama dia Al-Wahhab tadi, dia akan berikan kebaikan dekat dalam kubur. Dengan nama Al-Wahhab dia juga, dia berikan kebaikan dengan kehidupan yang baik dalam kubur. Ada rezekinya. Lepas tu, bila dah direzekikan baik dekat dalam kubur, direzekikan juga dengan kebaikan semasa di padang mahsyar. Macam-macam kita cerita tentang padang mahsyar ni kan. Dengan dia punya kehebatan padang mahsyar tu macam-macam. Tapi, orang yang ingat Allah tadi, Allah pasti ingat pada dia. Tak lupa pada dia. Walaupun dia dah termati. Allah tak pernah lupa. La ta'khudhu sinatun wala naum. Dia tak pernah terlupa, tak pernah terlalai, tak pernah tertidur. Jadi kita ingat sahaja pada dia, maka dia ingat pada kita sampai pilo-pilo. Yang tu yang kita nak. Jadi tiba-tiba kita kena kita diberi tahu kena tolak semua ni sebab Nabi tak buat. Nei, ilmu tak ada puak ni. Bila dia tolak sahaja benda ni, dia tolak Al-Quran. Al-Quran tu kata apa? Fadhkuruni azkurkum gitu. Jadi kau ingat aku ingat kau. Satu makna dia kita letakkan nama Allah tu kat dalam hati. Satu lagi kita bercakap ni kat mulut kita nama Allah Asmaul Husna, dengan nama dia yang indah tadi kita menyeru dia. Ya Wahhab, ya Wahhab. Kami tahu kau saja pemberi, ya Allah. Yang baik pun kau beri, yang buruk pun kau yang beri. Minta tolong bantuan kau lah, ya Wahhab. Tolong bagi kebaikan saja. Janganlah kau turunkan kejahatan, keburukan pada kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai bila amin. Nak tu buruk tak? Nak tu buruk. Bila kita gunakan nama ya Wahhab, kita berkata ya Wahhab ni selamatkan kami daripada keburukan akhirat. Tu nama keburukan akhirat. Masukkan kami ke dalam kebaikan di akhirat. Kebaikan akhirat mana? Syurga Allah, redha Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana kita tahu semua ni, kita belum tahu benda-benda ni. Kan? Kita faham tak ni? Kita tak tahu benda ni dah. Kalau tak diberitahu kat Nabi Muhammad yang turun beritahu pada ulama-ulama ni, suruh sampai pada kita. Sampai tak? Sampai pada kita. Jadi kita pun dapatlah menyebut ya Wahhab hari ni. Sebab apa? Sebab ulama-ulama tu mengajarkan Asmaul Husna kat kita. Sampai tak pada kita? Sampai. Jadi berakhlaklah, kenangkanlah jasa ulama tu. Jangan pernah kita tidakkan dia seperti melepaskan anjing yang tersepit. Jadi nak pilih ulama ni, pilihlah ulama yang membawa kita mengingati Allah, yang bawa kita untuk mencintai Rasulullah, berakhlak mulia, bukannya ulama yang menyuruh kita jangan ingat Allah, jangan apa makna dia saja yang tahu, seumpamakan dia hidup zaman Rasulullah. Jangan ikutlah ulama-ulama macam ni. Itu ulama tak ada guna itu dah. Dia lah menyebabkan kita besok masuk dalam neraka. Kita cakap pada Allah Ta'ala, ya Allah Tuanku, kau bagi kelah azab pada ustaz tu. Kenapa? Sebab dia lah punca kami ni semua tersesat. Tak ingatkan kau. Sebab dia lah. Dia tak bagi kami ingat nama kau hari tu. Dia tak bagi baca Yasin ramai. Dia tak bagi tahlil. Tu dia lah tu dia. Allah tak apa, bukan Allah jawab ya, malaikat yang jawab. Malahan kau pun sama macam dia. Sama je. Beribu kali ganda kau kat dalam ni. Kau rasalah azab ni. Malaikat yang tolong jawab. Sebab Allah sekali-kali tidak akan memberi jawapan pada ahli neraka. Tu kita kena tahu ya.
Allah tak akan beri sebarang jawapan. Allah tak akan bercakap pun dengan kita. Sebab kata-kata Allah ini khas untuk orang yang beriman, yang beramal, yang soleh, yang benar, yang membenarkan dia, yang mengingati dia. Hanya orang itu saja boleh berkata-kata dengan dia. Orang dalam neraka boleh minta maaf, tak dapat. Yang dikeluarkan kata-kata tu sebenarnya malaikat yang berada, yang menyeksa dia tu sendiri bercakap, minta maaf lah, kau pun sama jugalah. Macam mana kau doakan orang tu kono, macam tu kau kono sekarang ni. Beribu kali ganda, berlipat kali ganda kau kena sama macam ni. Mari hantam lagi. Hantam lagi. Aduh. Masa tu Nabi, Allah, tolong kami. Allah, tolong kami. Tak dapat. Dan Allah Ta'ala nak dengar lagi dah. Sebab apa? Dia tak dengar pun. Yang kita katakan semalam tu apa? Allah Ta'ala itu telah menciptakan kita dan dia dah dengar apa yang kita nak cakap sekarang ni, apa yang kita nak zikir sekarang ni, dia dah dengar dulu lagi sebab dia dah ciptakan manuskripnya. Dia dah dengar melalui manuskrip yang terawal. Itulah dia digelarkan sebagai takdir di Lauh Mahfuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib kita, Habib Ismail kita jawab sesama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada peringkat awal lagi, Allah Ta'ala kata apa? Aku ingatkan korang semua. Setiap seorang yang Allah Ta'ala hidup ni tadi, Allah ingat dia dekat dalam diri dia. Dan dia sentiasa cakap apa? Wahai hambaku, kenanglah daku. Wahai hambaku, ingatlah aku. Setiap saat, Allah ingat kita lebih awal daripada kita ingat dia. Tapi kenapa kita tak nak ingat dia? Sebab kita rasa janggal. Sebab kita kata, Nabi tak buat. Siapa kata Nabi tak buat? Sedangkan Allah itu pun telah memulakan ingat pada kita setiap seorang. Bukannya apa? Berbilion manusia yang Allah Ta'ala cipta daripada Nabi Adam. Sampailah pada hari kiamat besok. Allah ciptakan dia tu. Dia sekali dengan dia sebutkan setiap nama-nama itu tak pernah lupa. Tapi kita ni lupakan dia. Siapa diri kita sebenarnya ni? Dia sepatut Tuhan. Kenapa kita tak ingat dia? Dia lebih ingat ke kita. Kalau dah Rasulullah tu Allah Ta'ala turunkan sebagai yang mencintai umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Allah Ta'ala yang meletakkan kekasih dia tu, Rasulullah tu. Yang meletakkan dalam diri kekasih dia untuk kasih pada umat ni. Bayangkanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ingatkan kita sentiasa, yang rindu. Ya Allah. Allah. Bayangkanlah tu. Kita bercerita tentang Allah Ta'ala kan. Rasulullah tu pun kita dah rasa sebab dah. Sebab Rasulullah tu ingat kita sentiasa. Itu Rasulullah tu yang Allah Ta'ala cipta. Bayangkan Allah tu Tuhan yang menciptakan Nabi tu, menciptakan dia macam tu. Macam mana Allah sayang ke kita, macam mana Allah yang memanggil kita sentiasa setiap saat tu. Apa yang kita buat? Kita lupa pada dia. Sebab satu sebutan nama Allah tu tak ada dalam diri kita. Setiap saat Allah Allah. 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 Bila kita sebut Rasulullah tu ingatkan kita sampai kita mengalir air mata kan. Sebab dada kita kan. Tapi pernahkah kita bayangkan kecintaan Allah, kasih sayang Allah pada kita ni? Setiap saat dia ingat nama kita. Kenapa kita tak ingat dia? Ya Allah. Saya rasa saya tak dapat nak tuliskan lagi lah. Sebab apa? Sebab dada saya. Sebab kita ingat. Kita ni pendosa, kita ni buat jahat, sentiasa kita tak ingat dia. Sedangkan dia ingat sentiasa kita.
Mana kita balas jasa dia? Mana kita balas ingatan dia pada kita ni? Ya Allah, saya dah bersing telinga, saya dah panas. Saya dah rasa tak boleh lagi dah. Nak meneruskan cakap kita ni, sembang kita ni. Rasa macam dah mati dah rasa. Pasal apa? Rasa bersalah pada Allah Ta'ala. Ya. Dia menciptakan kita. Dia merasakan kita ni hamba dia yang dia kasihi. Lebih lagi. Rasulullah tu cinta pada kita. Lebih sebab dia Tuhan. Tapi kita tak balas pun. Kita tak kenang pun dia. Kita tak terasa pun dia memanggil kita, menyeru kita. Allahu Akbar. Sakit kepala saya dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli. Ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, kau yang menurunkan pada kami, yang memecahkan hijab kami, ya Allah, dengan kau, ya Allah, pada hari ini. Maka kami tahu, kami sedarlah, ya Allah, kami tak ingat kau, kami lupa pada kau. Padahal kau ingat kami setiap saat, ya Allah. Minta ampunlah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu Akbar. Sakit pada badan saya bila saya teringat kan. Allah ingatkan kita sentiasa. Kita tak balik pun ingatan kita pada dia. Allah Akbar, saya dah badan saya sakit-sakit. Saya rasa cukuplah dulu. Sebelum jantung saya pun kena heart attack ni. Cukuplah. Habis dah urat badan saya dah macam nak pecah dah ni kan. Pasal apa? Kita lupa pada dia. Dia ingat kita setiap saat. Jadi kita pulanglah pada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sama kita berdoa dengan nama Allah Ya Wahhab tadi. Diberikan kita kenikmatan untuk mengingati dia dekat sekarang ni. Dan menikmati kesan daripada kita ingat ini tadi di dalam kubur, pada mahsyar, di titian siratul mustaqim. Sama ada masuk dalam syurga ataupun masuk dalam neraka. Kita diberikan nikmat untuk ingatkan dia. Cukuplah setakat ni kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.